A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, kita kalau ikut dalam ni, dalam kita punya WhatsApp ni, dia kata kita hari ni surah Al-Masad. Ya, Al-Masad ya. Okey, pertama-tamanya, tengok perkataan suratul Masadi. Tengok bentuk dia. Suratul Masadi. Bentuk apa tu agaknya? Siapa yang kenal? Kamalia, pernah ilmu lama, keluarkan ilmu lama anda. Cubalah. Apa yang anda kenal kat situ? Orang lain kalau nak cuba, silakan. Suhaili ke, Linda ke, siapa nak cuba? Kak Jamie ke, siapa nak cuba? Cuba. Maida, silakan. Apa yang anda nampak pada tajuk tu sendiri, pada surah tu? Suratul Masadi. Bentuk apa tu? Cuba tengok. Itu Ika isim ke ni? Alif lam ni. Ya, Suratul Masadi tu dia punya baris ya. Bentuk sandaran ke Ustazah? Sandaran. Sandaran ke? Betul. Idhafah. Ya, macam mana kita nak kenal? Sandaran tu bahasa Melayu, bahasa Arab dia idhafah ataupun nama panjang dia mudhafun wa mudhafun ilaih. Nama dia. Pilihlah nak guna nama panjang. Kalau dah pandai idhafah, pakai idhafah ya. Tapi kalau masih kekok nak sebut idhafah, sebut sandaran. Tak ada masalah. Apa maksudnya sandaran? Perkataan pertama disandarkan kepada perkataan yang kedua. Perkataan yang pertama tu suratu tu lah. Itu perkataan pertama disandarkan kepada perkataan yang kedua al-masadi. Okey. Syarat untuk membuat sandaran ataupun syarat untuk bentuk sandaran, perkataan pertama tak boleh ada alif lam. Sebab tu suratu tak ada alif lam di permulaannya. Dan perkataan kedua wajib ada alif lam. Ini bentuk yang paling basic lah kalau kita belajar sandaran ataupun idhafah. Nanti kita akan jumpa sandaran yang bentuk lain sikit. Dia ada 3, 4 macam itulah. Tapi yang pentingnya dia ada 2 perkataan. 2 perkataan. Yang di sini perkataan pertama tak boleh ada alif lam. Perkataan kedua wajib ada alif lam. Itu satu. Cara nak kenal idhafah ya. Okey. Kedua, cara nak kenal dia idhafah, perkataan yang kedua berakhir dengan baris bawah. Al-Masadi. Di tu baris bawah. Itu cara kita nak kenal idhafah. Dia perkataan kedua tu hujungnya tak akan suratul masadu. Tak akan. Suratul masada. Tak akan. Dia mesti suratul masadi. Baris bawah. Pada akhir perkataan kedua. Itu ciri-ciri untuk kita mengenal idhafah ataupun sandaran tadi. Okey, apa matlamat sandaran ni? Kenapa nak disandarkan? Okey, kalau kita kata surah saja, ambil perkataan yang pertama surah mana? Kita tak tahu kan? Surah kan banyak kan? Surah mana? Jadinya bila kita sandarkan surah kepada Al-Masadi, surah Al-Masadi ataupun matikan dia surah Al-Masad, dah tahu dah. Terus tahu nak cari kat mana. Faham? Itu tujuan sandaran. Tujuan sandaran ya, tujuan idhafah. Dan asalnya kalau kita pecahkan surah Al-Masadi tadi, kalau kita pecahkan dia, perkataan pertama itu tanwin sebenarnya, suratun. Itu sebenarnya bentuk asal dia. Suratun Al-Masadi, iaitu kita pecahkan dulu suratun Al-Masadu. Itu asalnya Al-Masadu asalnya, tetapi bila kita cantumkan dia tun tadi ya, tanwin pada akhir perkataan pertama jadi satu je, kena buang satu baris tu. Suratun jadi suratulah. Kalau suratan pun boleh jadi surata. Jika suratin jadi surati. Tanwin ketiga-tiga boleh ya, boleh. Dan bila dia disandarkan hilang satu baris pada tanwin pada akhir kalimah pertama, suratu. Sebab tu dia jadi itu ya. Bila masuk pada alif lam kita baca suratul macam itulah, dan masadi. Itu yang penting. Faham tak? Boleh ya? Okey, itu dipanggil idhafah ya, sandaran. Okey, Al-Masadi ni maksudnya sabut yang dipintal ya, sabut yang dipintal. Okey, surah-surah lah kita ya. Okey, tabat bismillah tu kita dah sebut ya yang sebelum ni kan. Saya ulang sekali lalu je ya.
B adalah haraf jar, nak pendek lagi jar, haraf tu huruf, kalau sebut huruf pun boleh. So Ustazah nak sebut huruf jar, boleh je nak sebut huruf jar, haraf jar. Haraf jar tu harfu sebenarnya. Matikan fa tu jadi haraf. Harfu jar. Itu ya. So bebas ya. Lepas tu jadi ismi. Dia jadi baris bawah. Sebelum ni ya, bismillah. Bismi tu ya, jar apa selepas huruf jar ada 8 ya. Ada 8 list ya. Antaranya huruf yang ba berbaris bawah. Dia memang B. Tak pernah jadi ba, tak pernah jadi bu ya. Okey. Selepas haraf jar mesti isim. Mesti benda, mesti noun ya. Sebab tu ismi. Ismi itu isim, benda, nama ya. Dengan nama. Macam tu. Kita ulang sekali lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, lepas tu pula dengan nama siapa? Tak tahu. Jadinya sandarkan perkataan nama ismi tadi kepada Allah. Dengan nama Allah. So, kalau bismi, jar, majrur. Okey. Isim yang duduk selepas huruf jar dipanggil majrur. Ya. Okey, aku masuk jar. Ada orang tanya, apa masuk huruf jar ya? Dia adalah maksud dia. Huruf jar membaris bawahkan isim selepasnya. Kat mana baris bawah tu? Pada mim tu lah. Bahasa Arab ni kita nak tengok baris bawah ke baris atas, baris depan, kita tengok ujung dia. Itu yang penting. Kita tak tengok kat tengah dia ke apa, kat ujung dia. Sebab tu huruf B tadi membaris bawahkan ismi. Ismi tu asalnya ismun. Apa-apa perkataan bahasa Arab asal dia mesti hujungnya berbaris depan. Allahu, kitabun. Contohlah ismun, contoh. Macam tu ya. Itu ori dia ya. Tapi bila ada huruf jar sebelumnya dia berubah. Kalau asalnya ismun jadi bismi contoh ya. Okey. Lepas tu ismillah, dia sandar bukan pula nak ismi tadi nama kepada nama Allah. Bismillah. So bismi jar majrur tapi ismillah idhafah tadi. Idhafah yang kita tengok suratul masadi tadi. Ustazah dah cakap perkataan yang pertama suratu tu boleh, suratu boleh, surata boleh, surati boleh. Betul kan? Ustazah cakap tadi kan? Samalah dengan ismi tadi. Ismi tu katalah kita jangan tengok jar tu. Jangan tengok huruf jar. Kita tengok ismillah. So ismi adalah perkataan pertama. Allah itu perkataan kedua. Pada Allah itu dah ada alif lamnya ya. Okey. Ismi tak mim tu tak kisahlah mi ke ma ke mu untuk dalam pada idhafah sandaran perkataan pertama akhirnya bebas. Segala baris boleh hujung tu ya. Okey. So bismi jar majrur, ini istilah dia lah. Ismillah pula idhafah. Sandaran ya, sandaran ismi kepada Allah. Okey. Sebab itu Allah itu berbaris bawah. Kita dah cakap tadi akhir sandaran mesti baris bawah. Sama dengan formula jar majrur, akhir majrur mesti berbaris bawah. Tengok rules dia sama. Jar majrur ya. Jar isim dia selepas dia dipanggil majrur. Ismi tu dia mesti baris bawah. Bismi. Tak akan jadi bisma, bismu tak ada. So hukum rules lah kita kata. Rules jar majrur berbaris bawah akhirnya rules idhafah juga berbaris bawah akhirnya. Itu sedikit yang mudah lah. Walah iyalah kau ustazah mudah. Kita yang dengar serabut. Betul tak? Ustazah ni dah keluar dari otak aja tak dah. Ialah dah 20 tahun kan. Tapi insyaAllah boleh ya. Kita bukannya nak hafal hari ni semua. Paling tak pun dapat ilmu sikit-sikit. Betul tak? Ya, okay. Saya bagi contoh ada seorang tu kan. Dia macam ni lah. Dia bekerja di Sabah. Jadinya ada masa bila dia balik di Semenanjung ni, okeylah dia ngaji kat rumah dia tu banyak Quran rumah dia. Tiba-tiba bila dia balik kat Sabah tu kena kuarantin. Kena kuarantin. Alamak, dia kena kuarantin kat rumah dia, Quran dia dekat office. Alah, macam mana ni? Quran yang kat rumah dia tu nombor semua nombor Arab. Nombor ni yang dalam Quran tu semua nombor Arab, dia tak reti baca. Kalau yang dekat office tu ada nombor Rumi, nombor Melayu dia pandai lah. Kita kata nombor berapa, okey lah. Tiba-tiba dia kata, alah, dia cakap, dia ni seorang lelaki lah. Ustazah membimbing seorang lelaki ni. Dia cakap, wah dia tak nak lah ngaji, tak tahu pun page. Sampai wife dia ajar lah. Pendek cerita, wife dia ajar sikit. Lepas tu wife dia cerita kat Ustazah. Boleh, nanti saya ajar. Nanti saya ajar tuan. Saya panggil suami dia tu tuan. Oh lah, takkan nombor pun nak belajar kat Ustazah? Iyalah. So wife dia kata, mestilah belajar kat Ustazah tu semua. Baru dia sedar banyaknya dia tak tahu. Itulah kan, kita kan
Bila kita tak tahu kan, baru dia sedar yang banyaknya dia tak tahu, nombor pun tak tahu. Dia kata apa, ini dia belajar something. Lepas tu Ustazah pun hantarlah nombor 1 sampai 10. Lepas tu Ustazah bagi contoh, you matchkan dua nombor ni. Nak pakai, kalau nombor 11 start dengan 111. Kalau 20-20-an semua start dengan 2. Okey. Dia dah, at least dia dah boleh. Nampak? Ada benda yang kita belajar. Lepas tu bila kita belajar ni kan, kita bukan nak dapat 100% at one time. Bukan. Kita dapat sikit. Gitu ya. Okey, yang tadi ya, bismillah tadi ya. Lepas tu Ar-Rahmani tu memang sifat Allah. Jadinya Ar-Rahmani sebab tu diikut. Kalau kita kata ada bercakap tentang Allah, nama Allah, lepas tu yang selepas Allah itu apa-apa tentang Allah, sifat Allah, nama Allah, dia akan ikut baris bawah. Lepas tu dia Ar-Rahmani, dia berbalik kepada Allah tadi, Bismillahi tadi baris bawah. Sebab tu Ar-Rahmani baris bawah, ya, dia ikut. Lepas tu Ar-Rahimi dia ikut juga sebab itu kedua-dua itu adalah sifat Allah. Sifat Allah, dah bercakap tentang Allah, nak menyebut sifat Allah, dia akan ikut baris yang pada Allah tadi, yang bismillah itu. Dia ikut je baris tu ya. Sebab kita nak tahu kenapa baris di baris bawah. Okey, Ar-Rahman Ar-Rahim tu maksud dia kita dah tahulah ya. Okey, kita masuk pada surah Al-Masad, Tabbat. Okey, Tabbat hari tu Ustazah ada bagi fi'il. Betul kan? Fi'il ya, Ustazah bagi kan kertas keping ya. Fi'il tu yang Ustazah bagi fi'il madhi. Dia ada mudhari' pun ada. Dia bagi fi'il madhi dengan mudhari'. Ustazah ada bagi hari tu. Linda sempat tak masuk dalam ni yang skeping tu, yang fi'il tu sempat tak? Ada Gambar tak sempat lah pula masuk kan. Tak sempat lagi. Okay. Kalau hari tu yang Ustazah ada bagi fi'il, fi'il ni senang macam ni je lah. Kalau yang tadi kita sebut isim benda kan, sekarang fi'il. Fi'il ni maksudnya perbuatan lah, verb. Okay? Bentuknya berbeza. Tak adalah macam yang alif lam ke tanwin tak. Kalau tanwin dengan alif lam memang cerita isim, benda. Okey, tabat. Tabat ni fi'il dia kalau kita ambil dulu ya, dia adalah fi'il madhi ya. Fi'il madhi maksudnya past tense. Fi'il yang telah berlaku lah, tabat ya. Telah celaka. Kalau fi'il madhi ni mesti maksud dia telah lah, dah fi'il past tense kan. Telah celaka. Ya, okey, yada tu, yada bermaksud tangan ya. Kedua tangan. Okey. Yada tangan. Lepas tu tangan siapa? Jadi dia sandarkan tangan tadi kepada Abi. Sebab tu yada Abi. Sebab tu B tu baris bawah. Itu idhafah tu. Ya. Okey, B tu baris bawah ya. Telah celaka tangan siapa? Tangan Abi. Sebab tu yada Abi adalah idhafah. Ya. Tabat tadi fi'il madhi. Okey. Lepas tu Abi tu pula, nama dia pula tak Abi lagi. Abi Lahabin. Dia ikut je lah. Kan? Kan? Abi. Kalau asalnya Abi tu Abu. Asalnya. Sebab tu Abu Lahab. Asalnya. Betul tak? Abu Lahab tu sebenarnya Abu Lahabin. Sebenarnya. Abu disandarkan kepada Lahabin. Asalnya lah. Tapi dah sini dia Abi. Sebab dia idhafah daripada yada. Jadi Abi Lahabin. Lahabin tu ikut memang nama dia lah. Abi disandarkan kepada Lahabin. Yada disandarkan kepada Abi. Sebab itu Abi baris bawah. Abi pula disandarkan kepada Lahabin. Sebab tu Lahabin baris bawah. Okey, baris bawah tu single pun boleh, double pun boleh. Tak ada masalah. Ya. Okey. Abu Lahab dah tu ya. Watabba. Waw maksudnya satu huruf waw ini adalah satu perkataan ya. Waw tu saja. Satu perkataan bermaksud dan ya. Dan dia geng dia ada 8 ke 9 ke apa lebih kurang lah. Dia dipanggil nama dia Ataf dipanggil. Ataf ni huruf-huruf penyambung lah ya, huruf-huruf sendi penyambung ya, bermaksud dan. Wa tu salah satunya lah, dia ada list dia ya. Nanti kita tak nak bagi banyak-banyak, kita bagi sikit yang separate, skeping. Jadi kita boleh nampak lah siapa yang dah tahu, tak ada masalah ya. Okey, tabba tu sebenarnya sama dengan tabat, sama. Ya, maksudnya celaka. Maksudnya dia sama ya. Tetapi kenapa yang pertama tadi ada tabat, ada ta mati. Tetapi yang tabah tak ada. Nak tanya lah jap saja nak tanya. Siapa yang pandai? Ustazah agak siapa pandai? Tadi nampak nama. Mana pergi nama tadi ya? Jap. Tadi nampak list nama. Lepas tu dia hilang list nama. Jap nak tengok. Nak tanya siapa agak-agak. Janganlah takut kalau Ustazah tanya. Hanim tahu tak agak-agak Hanim? Jangan takut tahu kalau Ustazah tanya tahu. Ustazah tak pernah marah pun. Paling banyak Ustazah tak tahu Ustazah. Tak tahu.
Jangan takut. Maksudnya kalau Ustazah tanya, jangan takut. Ustazah, Ustazah tak pernah marah. Paling banyak Ustazah ketawakan je. Ketawakan bukan nak mempersenda bagi you all happy. Belajar sambil happy. Itu je. Okay, Maida. Agak-agak Maida nak hentam tak? Agak-agak nak hentam. Saya tak tahu. Okay, baguslah tu. Okay, kita tanya seorang lagi. Suhaili, agak-agak. Kenapa satu tu tabah, satu tu tabat? Tanya Suhaili dulu. Tabat selepas dia isi apa tu idofah apa nama dia Ustaz penajar itu tapi lupa apa term dia. Ustazah tanya kenapa perkataan pertama tabat, perkataan akhir itu tabah. Sebenarnya tabah dengan tabat itu sama sebenarnya. Dua-dua fi'il kan Ustazah kata ni? Dua fi'il pandai pun. Tapi satu kenapa ada ta, satu tu. Itu yang Ustazah tanya. Oh. Okay. Dia ada domir ke? Domir yang melekat ke? Mesti ada domir walaupun kita tak nampak. Very good. Dah keluar sikit daripada Kak Katie, kita hebat orangnya kan. Domir hua tu ke? Ya, tapi kan kita ada domir dua jenis kan. Dia kalau yang melekat ni yang Kak Katie cakap ada domir yang melekat dengan tu. Jadinya ada domir-domir tu di dalam fi'il. Okey, bagus ya. Untuk pengetahuan anda, di dalam semua fi'il, tabat tadi ke tabah ke, ada dia punya domir dia. Domir di dalam perkataan tu sendiri. Ada masanya kita nampak, ada masanya kita tak nampak. Ya. Kita nak tanya dululah Liza, agak-agak tahu tak jawapan dia? Kak Katie dah bagi jawapan. Lupa Ustazah. Baguslah tu. Biarlah lupa. Orang lupalah belajar. Kan tu saya nak dengar awak ketawa tau. Saya nak dengar anda semua belajar sambil ketawa. Itu yang saya suka tau. Tak nak belajar stres. Dengan Ustazah jangan stres ya. Kita cuba tanya Fatihah lah. Fatihah agak-agak tahu tak kenapa satu tabah, satu tabat? Tak tahu. Tak tahu. Okey, bagus. Surrender Amy. Amy? Agak jawapan? Tak tahu Ustazah. Tahu juga. Kak Cik? Saya kan sebenarnya saya nak tanya daripada mula-mula kelas lagi. Kenapa ada yang sabdu tu? Okay, very good. Tiba hari ni saya masuk je terus Ustazah tanya. Okay, siapa lagi? Harrison, agak-agak tahu tak sebelum Ustazah jawab ya? Harrison, agak-agak kenapa satu mula-mula tadi tabat ada ta, yang kedua ini tabah saja. Kenapa? Harrison? Ini agak je lah. Okay. Tabat tu kan mu'annas ke? Pandai, mu'annas. Bagus, thank you. Ini jawapan. Bila anda terima jawapan, terdengar ni, tengiang-ngiang telinga jawapan Harrison ni. Betul tak? Itu yang nak sebenarnya. Okay, fi'il. Thank you ya. Fi'il juga dipecah kepada dua. Sebelum ni kita belajar, isim kan ada mu'annas muzakkar. Betul tak Maida? Betul kan? Sebelum ni kita kata isim pecah dua. Ada yang jatuh kategori mu'annas, ada yang kategori muzakkar. Hari ini kita dah nampak fi'il juga ada bentuk kategori mu'annas, ada bentuk kategori muzakkar. Kalau yang ada ta tadi yang mula-mula itu bermaksud dia mu'annas. Mu'annas tu maksudnya domir dia yang macam Kak Katie cakap tadi. Domir dalam fi'il, dalam setiap fi'il ada domir dia yang maksudnya pelaku dia siapa? Siapa kalau siapa dalam tu, yang huwa ke hiya ke hum ke anta ke itu maksudnya. So dalam tabat itu ada hiya, dalam dia ada hiya. Macam mana nak kenal? Jumpa ta macam tu lah, ta mati macam tu ya. Dan kalau yang ujung tadi tabah maksudnya untuk huwa. So hari ini kita belajar satu perkara ya. Dalam setiap PL kata kerja ada domainnya sendiri. Sebab kata kerja juga daripada kata kerja itu kita tahu dia muzakkar. Kalau dia bentuk muzakkar, kita tahu pelakunya muzakkar lah, orang pembuatnya. Jika dia muannas, maksudnya muannas lah dia punya pembuat dia. Okey, alhamdulillah. Okey, tapi kalau dia bersabdu tu ya, untuk jawab soalan Kak Cik, kalau untuk bersabdu ini sebab yang saya bagi tu tak ada sabdu ya Kak Cik ya. Okey, betul? Very good ya. Yang Ustazah bagi tu sangat basic ya. Bila kita belajar, kita akan belajar dengan yang basic. Ada satu perkara ya. Dalam sisinya tu. Yang Ustazah bagi fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu memang paling basic yang kita belajar kat mana-mana ya.
tidak ada bersabdu. Sebenarnya banyak bentuk lagi ya untuk jawab soalan Kak Cik. Yang Ustazah bagi tu paling rendah lah, paling basic. Akan ada perkataan yang bersabdu. Dia memang originalnya bersabdu. Kita tak boleh buang sabdu tu. Kenapa dia ada sabdu tu? Kita tak boleh tanya. Sebab memang perkataan itu bersabdu. Ya, ya. Okay, baik. Jadi maksudnya dia perkataan yang lebih lah yang kita bagi tu basic ya. Okey, sekarang kita masuk kepada ayat yang kedua. Ma ini ada beberapa maksud ya. Bukan satu maksud ya. Ada antara maksudnya, Ustazah tak pasti Ustazah dah bagi list dia ke tak. Ma ada selalunya bermaksud apa. Ya, okey, apa. Boleh catatlah. Ma ada masa bermaksud apa, ada masa bermaksud tidak. Tidak. Dan satu lagi ada bermaksud pertanyaan, apakah? Dia tak sama tau, apa dengan apakah. Apa ni macam apa-apa. Apa-apa yang anda fikir baik, itu antara satu maksud. Yang keduanya tidak, yang ketiga apakah. Boleh juga menggunakan perkataan ma. Dan satu lagi perkataan ma menunjukkan kagum, kekaguman. Masya Allah, apa lagi? Banyaklah. Contohnya macam tu lah, ma ajmala gitu ya. So bila ada satu ayat yang kagum, menceritakan tentang kagum, perasaan kagum, dia akan menggunakan perkataan ma. Sebab ma tu sendiri ada 4 maksud. Cantiklah ya. Ustazah. Saya. Okey, ni ma ni dia ada mat tu kan. Mat kadang-kadang ada 2 harakat, ada yang 4 dengan 5. Apa beza dari segi makna dia tu? Dari segi itu dari segi ilmu bahasa Arab ya. Bila bahasa Arab dia tak peduli dah 4 atau 2 dari segi ilmu bahasa Arab. So hari ni bila kita belajar bahasa Arab, ma kita ambil ma saja yang 2 harakat ya. Ya. Tapi yang 4 atau 2 itu masuk dalam kategori ilmu tajwid dari segi bacaan, tapi maksudnya tidak berubah. Ya. Maksudnya sama je lah ya. Ya, sama saja, tidak berubah. Saya ingatkan ada efek dia punya maksud ayat tu. Tidak. Bila kita membaca menggunakan ilmu tajwid, dia konsep tajwid lah, konsep membantu cara membaca, tapi dari segi maksud tidak berubah dengan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab tidak ambil kira mat ke tak mat, sebab original perkataan ni memang ma 2 harakat. Original dia. Alright, so di sini ma di sini bermaksud tidak. Tadi dah cakap ya, ma ada 4 maksud ya, di sini tidak. Ya, okey. Aghna ni daripada perkataan ghaniyun. Agak-agak pernah dengar tak ghaniyun dalam Quran? Allahu wal-ghani. Biasa kan? Ghani maksudnya kaya. Asal maksud dia kaya. Tetapi di sini kata tidak mengkayakan. Ataupun perkataan lain tidak berguna. Kepada siapa? Tadi cerita tentang Abu Lahab ya. Okay. Tidak mengkayakan Abu Lahab lah. Walaupun dah tak ada nama Abu Lahab ya. Tidak berguna ataupun perkataan lain ya. Okay. Aghna adalah bentuk fi'il madi. Bentuk fi'il madi ya. Tadi kita dah jumpa tabat dengan tabba fi'il madi, sekarang aghna juga fi'il madi. Cara nak kenalnya fi'il madi ni kebiasaannya baris atas je. Huruf mati tu tak apa, yang penting baris atas. Yang dia tak adalah u ke nu ke ya. Dia memang baris atas selalunya ya. Dan yang Ustazah bagi tu fi'il tu 3 huruf. Memang bila kita belajar bahasa Arab, kita akan belajar paling basic fi'il madi yang kita belajar. Ya ni, thank you, alhamdulillah, masya-Allah. Tunjukkan ni yang punya madi tu, yang first row dia. First row dia tu ya. Okey, anda tengok pada first row dia. Okey. Cuba gerakkan lagi siapa Linda? Gerak ke tepi lagi ya. Kalau Ustazah nampak fi'il mudhari' ini. Takut kawan tak nampak fi'il madi kat paling first row tu. Yang mana satu lah? Yang Linda tunjuk sekarang ni kan? Itu mudhari' itu second row. Itu second row. Tepi lagi. First row lah, dia kan 3 row tu. First, second, third kan. Mula-mula sekali. Mula sekali, sekejap. Betul dah yang tadi tu. Dah betul dah. Row dia paling mula tu. Fi'il madi. Ini second row. Gambar dia macam ni je Ustazah share tu. Oh ya ke? Yang ni. Itu bukan. Bukan kot. Yang tu je Ustazah share. Bukan. Yang tadi apa? Siapa yang ada kertas ni ya? Ini yang kita nampak. Yang nampak ni bila ada ya tu fi'il mudhari'. Kita nampak ya ya. Tapi kalau first row dia
fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya, so itu bermula dengan 3 huruf. Memang kita belajar macam itu ya. Fi'il madhi bermula dengan 3 huruf ya. Bila yang kita nampak ya ni fi'il mudhari' dia. Ya, nanti kita belajar macam mana nak tukar daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Dia ada formula dia lah. Ustazah bagi terus ya. Jika kita berjumpa dengan katalah fa'ala, fa'ila, fa'ula tadi ya. Cara nak tukarkan yang sebab tadi past tense kan. Kita nak tukarkan kepada mudhari'. Mudhari' maksudnya kata kerja sedang berlaku dan akan berlaku. Dia share dua-dua ya, boleh gunakan. So yang tadi letak huruf ya. Itu sebab dari ya. Letak huruf ya ya. Sebenarnya baris ya tu baris atas ya sebenarnya. Okay, fa tadi matikan huruf fa. So dia akan jadi yaf. Ini formula yang kita perlu belajar. Kita kena ingat lah ya. Daripada fa'ala tadi tak kisahlah. Fa'ala, fa'ila, fa'ula sama je. Bila nak jadi mudhari' dia letak huruf ya berbaris atas, lepas tu fa tu mati, lepas tu ain tu dia bebas. Kalau kita tengok kat sini ada u, ada i, ada a. Betul tak? Tengok dia atas bawah semua kan? Ain tu dia bebas ya. Dia boleh berubah ketiga-tiga baris ya. Dan lam itu kenapa dia letak baris pada ya, pada fa, pada lam? Sebab ya dengan fa dengan lam tu tak berubah. Mesti ya, lepas tu fa mati, lepas tu lam tu semua baris depan. Lu. Cumanya ain tu yang berubah. Sebab tu dia hanya tunjuk baris ain. Yang ya dengan fa dengan lam tu kita kena tahulah memang macam tadi. Macam yang Ustazah kata. So kalau kita ambil yaf'ulu, yang pertama. Kalau bawah dia pula yaf'ilu, yaf'alu, macam itulah. Ya. Itu cara nak mengenal fi'il mudhari'. Dan jika dia bermula dengan ya itu pastinya jantina dia muzakkar. Ambil terus ya. Muzakkar. Sebab kita dah cakap tadi, fi'il dia ada dia punya dhamir dia. Dhamir dia maksudnya pelaku dia lah, pembuat dia. Sang pembuatnya tu siapa? Muzakkar ke muannas. Huruf ya itu menunjukkan dia punya fi'il di dalamnya. Dia punya dhamir di dalamnya ataupun pelaku yang ada di dalam perkataan itu adalah bersifat muzakkar. Kalau perempuan dia akan guna huruf ta. Okey. Kalau saya dia akan guna hamzah, kalau kami dia akan guna huruf nun pada kedudukan huruf ya tu. Okey. Okey. So ini 3 huruf. Dia bagi contoh hujung hujung tu boleh siapa? Kalau kita tengok al-amthilah kolom kedua ya. Dia bagi contoh kataba. Sebenarnya barisan tu kataba. Nampak? Baris 3 huruf yang berbaris atas. Walaupun dia tak letak tapi kita dah tahulah kataba. Tengok dia punya mudhari' yaktubu. Ya tu sebab dia tak letak kaf mesti mati. Hujung pula ba tu mesti baris depan. Dia hanya letak huruf ta. Ta tu je baris depan sebab di situ boleh berlaku perubahan, yang lain tak boleh. So kataba fi'il madinya, mudhari'nya yaktubu. Pelakunya siapa? Daripada ya tu sendiri kita nampak dia adalah untuk muzakkar. Muzakkar yang mana? Huwa. Itu. Okey. Kalau kita tengok jalasa, pattern yang kedua ya, jalasa, katabat dia telah tulis. Maksud dia telah tulis. Jalasa dia telah duduk. Ada telah sebab past tense kan, mati kan. Dia tu siapa? Huwa tadilah. Okay, another tips. Kalau nampak 3 huruf semua baris atas, dhamirnya adalah huwa. Ya, pelakunya ada. Dia telah tulis, dia tu siapa? Huwa. Jalasa dia telah duduk, dia tu siapa? Huwa. Itu ya, 3 huruf semua berbaris atas, pelakunya ataupun dhamir yang tersorok di dalamnya. Macam Kak Kitty cakap tadi, huwa. Ini semua yang dibagi contoh kita semua huwa. Okey, daripada jalasa belajar ya, belajar tukar daripada madhi kepada mudhari'. Dah nampak, dah tahu jalasa 3 huruf lepas tu baris atas semua. Sah huwa. Huwa mesti mula dengan ya punya, mesti. Ya sebenarnya baris atas, jim mati, ya je, lam tu nampak. Dia bagi lam saja sebab lam tu wajib berbaris bawah, yang hujung tu mesti baris depan. Ya jelisu, dia sedang duduk. Itu maksud dia. Okey. Kalau fathah, dia telah buka. Fathah. Okey, yaftahu. Dia bagi yang itulah ikut dia punya dia. Okey, lepas tu syariba, apa? Syariba pattern yang baris bawah tadi fa'ala, fa'ila, fa'ula. Syariba dia pattern fa'ila. Kolom pertama ya, kolom pertama tu ada 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tengah tu, yes yang tu. Siapa tadi? Tadi dia tersorok sikit ya.
Okey, lepas tu ya, syariba adalah pattern fa'ila ya, syariba yashrabu. Cara dia tu pertukaran daripada madhi kepada mudhari'. Ini kita kena mahir. Baru kita syariba dia telah minum, yashrabu dia sedang minum. Nampak dia juga. So itu tadi apa? Huwa. Dia punya dhamir yang tersorok di dalam fi'il madhi tadi. Dia ada tapi tak nampak perkataan huwa tu. Tapi kita tahulah cara nak kenal tadi. Oh, 3 huruf ya, yang baris atas semua ataupun 3 huruf yang tengahnya baris bawah, syariba. Ha, syariba tu tengah dia baris bawah ya. Yashrabu daripada ya tu sendiri kita dah tahulah di huwa ya. Dan dia bagi contoh waritha. Nah, waritha ni sedikit pelik ya sebab dia ada huruf waw. Itu boleh letak tanda asterisk ya jika ada nota ke kalau ada kertas tu. Waw sebenarnya yang kita belajar tadi dia tidak melibatkan huruf alif waw. Harif wawiyah sebenarnya yang fa'ala, fa'ila, fa'ula tu dia tidak melibatkan huruf alif wawiyah. Alif wawiyah ni dipanggil huruf-huruf mad. Dalam ilmu tajwid, dalam bahasa Arab dipanggil huruf-huruf illah. Illah ni huruf yang lemah, huruf sakit. Waw tu ya. So ini pattern ni dia lain sikit. Ya, nak tahu tadi kita dah cakap tadi kalau syariba yashrabu, fataha yaftahu, ikut je perubahan dia ya. Tiba-tiba warisa, itu tengok waw dia hilang dekat mudhari' dia, yarisu, nampak hilang waw dia. Bila ada ketiga-tiga huruf mat tadi, alif wawiyah, kalau dah boleh terima huruf illah, Ustazah lebih suka guna huruf illah sebenarnya ya. Tapi kalau masih belum ingat, tak apalah huruf mat. Jika melibatkan huruf mat alif wawiyah, formula dia berubah. Kita tak mampu nak hafal, tak payah nak hafal. Dia memang pelik. Kalau yang tadi semua dia, kalau mudhari' yang tadi semua ada 4 huruf. Ya shin roba, ya fataha. Tiba-tiba dekat dia kerana waw tadi dia ada 3 je yarisu. Berbeza ya. Itu dibagi kita contoh yang melibatkan huruf-huruf illah ataupun huruf-huruf mad. Jangan hafal ya, biarkan dia. Nanti sebab tu Linda ada tunjuk kamus warna biru ya yang dalam grup kita. Ustazah sarankan beli, itu satu kamus yang baik sangat untuk orang yang nak faham bahasa Arab. Murah je tu sebenarnya. Dulu Ustazah beli lagi mahal. Itu kira dah jauh murah dah tu sebenarnya. Kalau boleh dapatkan kamus biru tu ya. Bila dah dapat nanti senang. Buku tu pun kecil. Nanti Ustazah kata buka page ni, jadi semua orang boleh buka. Ya, masa tu kita senang. Ya. Okey. Karuma pula. Karuma tengok dia pattern fa'ula. Ya, di pattern fa'ula tadi kan kita ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Biasa sebut. Bentuk asal yang 3 huruf. Fa'ala semua baris atas. Fa'ila tengah-tengah baris bawah. Fa'ula tengah-tengah baris depan. Dia boleh. Itu ya. So contoh ini karuma. Karuma sama pattern fa'ula lah. Ya. Perubahannya tadi a, i, u tu dia tak kacau pertukaran ke mudhari'. Dia tak kacau langsung. Ikut je formula dia. Yak rumu. Ru tu yang dia yang fix dia lah. Tapi yang lain semua tidak berubah. Ya mesti baris atas, kaf mesti mati, hujung tu tak kisah huruf apa pun mesti depan mu ya. Yang penting dia letak yang tu je, yang penting yang ru tu. Okey. Okay, itu pun masih yang biasa, yang sama except yang ada huruf waw tadilah. Ya, okey. Yang ini pun masih basic. Masih basic ni yang kita bagi ni ya. Bila tabba tu dia dah lebih macam-macam sebenarnya bentuk perkataan ya. Antaranya awna. Awna ini adalah fi'il madhi 4 huruf. Ustazah akan bagi kemudian ya. Ustazah akan bagi 4 huruf. Okey, kalau orang nak tanya apa beza fi'il madhi 3 huruf dengan fi'il madhi 4 huruf. Awna dia telah mengkayakan. Dia mesti ada guna dia, lepas tu telah. Roni awna tu maksudnya kaya ya. Tidak dia mengkayakan. Macam itulah ya. So apa sebenarnya yang tidak mengkayakan tu? Harta. Dia dalam perkataan aghna tu harta tu. Kita bercakap pasal Abu Lahab tapi yang tak mengkayakan dia harta dia. Cara nak kenal dia tadi fi'il madhi yang Ustazah bagi 3 huruf. Okey. Get ready ya. Dia sentiasa ada new more and more knowledge lah. Okey. Basicnya 3 huruf. Boleh? Itu ada yang huruf sakit, ada yang tak huruf sakit ya. Kalau yang fa'ala tadi tu sebenarnya tanpa huruf sakit, melainkan ada satu tadilah dia bagi contoh ya. Kalau tak ada huruf sakit tu dia panggil salim, dia panggil ya. Kalau yang tak ada huruf sakit, tak ada huruf alif waw ya. Dan ada yang 3 huruf ada huruf sakit. Kita jangan cerita dulu. Ada ya. Nanti kalau jumpa kita cakap. Lepas tu dia ada 4 huruf. Macam inilah aghna. Cara nak kenal dia bermula dengan hamzah yang berbaris atas. Tu.
Dan huruf keduanya mesti mati. Dan pada na tu dia dua huruf tu, nun dengan ya maksurah tu, alif maksurah. So di situ 4 huruf ya. So 4 huruf ini ada 3 bentuk. Lagi lah bercabang ya. Okey, 4 huruf ada 3 bentuk. Ini dia bagi bentuk yang pertama. Dia ada bentuk lain. Tak payah tanya dulu. Lagi tak jumpa jangan. So ya, pelakunya masih huwa di sini. Cara nak kenal ni sebab dari atas tadilah. Okey, aghna. Tidak dia mengkayakan. Kalau kita translate, siapa dia dalam aghna tu? Siapa dia? Harta Abu Lahab sebenarnya. Nanti kita tengok. Okey, okay. An sama kategori B tadi yang pada B, bismillah, B tadi. An sama geng. Ingat tak nama dah? B. Haraf jar ya. Ya, ini harf jar yang kedua yang kita jumpa ya. Tadi B pada bismillah ke atas tadi ya. So an itu geng huruf jar ya. An bermaksud tentang pun boleh, akan pun boleh, dari pun boleh. Dia boleh masuk banyak beberapa maksudlah. Anhu akannya je. Tidak mengkayakan dia akannya. Akannya di situ tu memang akan Abu Lahab lah ya. So tidak mengkayakan Abu Lahab. Kan kita boleh guna ayat macam tu. So apa yang mengkayakan Abu Lahab tu? Maluhu, mal, baitul mal. Biasa dengar kan baitul mal kan? Malu ya, malu tu sebenarnya mal tu yang baitul mal. So bermaksud harta. Okay, hu di situ dhamir muttasil. Ingat tak tangan yang kedua? Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, yina. Hu ini dhamir juga tapi kategori tangan yang kedua. Dhamir muttasil, dia duduk melekat di hujung. Sebab tu hu tu mesti di hujung perkataan. Sebab tu dia panggil muttasil. Dhamir muttasil. Hu tu sebenarnya untuk huwa. Ya? Okey, hartanya tidak berguna atau tidak berguna sebenarnya boleh kita terjemahkan tidak mengkayakan akannya hartanya. Macam tu jika kita translate ya. So di sini anhu tadi jar majrur lah. Ya, lepas huruf jar mesti isim. Di sini isimnya adalah jatuh kepada dhamir. Sebab dhamir semua memang isim. So, itu dipanggil dipanggil jar, hu itu majrur. Memang posisi dia begitu. Lepas huruf jar mesti majrur. Pendekkan cakap jar majrur. Nak panjang sikit jar wa majrur. Nak panjang lagi huruf jar wa majrur. Boleh je. Boleh. Tak nak wa pun tak apa, tak payah. Jar majrur. Wa tu bermaksud dan ya. Anhu memang jar majrur lah kat situ. Tapi dia tak jadilah baris bawah. Sebab segala dhamir mabni tak boleh berubah. Hu lah dia tak boleh lah jadi anhi sebab rules jar membaris bawahkan. Betul tak? Bismi ya, ismi bismi asal rules jar ni dia membaris bawahkan isim selepasnya. Tetapi hu ni segala dhamir ya, dhamir munfasil, dhamir muttasil itu mabni, tak boleh berubah. So tak apalah, dia tak berubah pun tapi dia masih duduk di kedudukan majrur ya, anhu. Okay. Lepas tu maluhu hartanya. Anhu tu dengan maluhu sama je. Sebab tu dalam belajar bahasa Arab dua harakat ke pendek ke tanamat dia tak peduli dalam bahasa Arab. Itu hanya untuk tajwid, panduan membaca saja ya. Okey, di sini maluhu, hu itu maksilah tu ya, dua harakat tu sama je dengan anhu yang pendek tu. Dia tadi, hartanya, tidak berguna akannya ataupun tidak berguna kepadanya hartanya, macam tu ya. Okey, waw di situ ataf ya, dan dan di sini dan tidak. Tadi pun ma di sini bermaksud tidak kan? Dan tidak sebab ataf ni fungsi dia. Okey, minggu yang dulu ada orang tanya ataf tu. Kalau ataf ni dia tidak mengubah sebelumnya dan selepasnya. Tapi tiba-tiba kat sini wama dengan maluhu. Apa persamaannya? Bukan. Dia bukan bandingkan ma dengan maluhu tu, dia bandingkan ma ni dengan ma yang mula-mula tadi. Ya. Ada masa dalam keadaan yang sangat basic kita nampak perkataan sebelum huruf ataf
sebelum dia dengan selepas dia sama bentuk. Boleh jadi huruf yang sama, boleh juga jadi bukan huruf yang sama tapi kategori yang sama. Ya. Tapi di sini ada orang tanya, kenapa lepas waw tu bukan dia kena, contohnya sebelum waw itu kalau isim selepasnya mesti isim. Betul. Dan sebelum waw itu kalau dia fi'il dia mesti fi'il. Betul. Tapi di sini tak nampak. Betul tak? Tak nampak kan? Maluhu ya, hartanya isim tadilah. Tapi wama dia bukan isim, dia jatuh kepada haraf. Sebab dia bukan mengatofkan antara maluhu dengan wama. Dia mengatofkan ma yang ini dengan ma yang mula-mula tadi. Pak, dia dalam keadaan yang lebih complicated, terpisahlah perkataan yang sebelum dan selepas atof tu. Kalau kata immediately one after another, kita nampak jelas sama je perkataan sebelum wa tu. Oh, dia jika isim, dia isim. Jika dia fi'il, dia fi'il. Jika begini, begini. Kalau baris depan, baris depan. Kalau dah keadaan yang sangat basic. Tapi ini dah keadaan-keadaan yang lebih advance. Dia terpisah jauh sikit. Tapi tak apalah. Sepatutnya dia sebelum atas tu ma yang mula-mula tu, yang ma aghna tu. Ya. Okey. Ma aghna anhu maluhu wa ma. Bagi nak ulang wa ma tu jelah. Ya, itu. Ya, fungsi ataf. Sebab ataf dia tidak mengubah baris selepasnya, ya. Apa baris yang sebelum betul-betul sebelum ataf tu sama dengan selepasnya. Itu dalam keadaan yang sangat basic. Okey. Okey, wa ma dan tidak. Okey. Di sini ma di sini bukan bermaksud tidak. Tadi dah cakap dah, ma ada 4 meaning ya, 4 maksud. Yang tadi tidak, dan ada apa-apa, dan ada yang apakah, dan ada yang satu kekaguman. Kalau di sini, kalau mula-mula ma aghna tidak berguna, di sini wa ma dan apa. Di sini ma bermaksud apa ataupun apa-apa. Boleh diterima ya. Apa di sini nama dia, ma di sini maksud dia nama dia isim mausul. Isim mausul kategori ghair akil, untuk yang tidak berakal, dan tidak dan apa-apa kasaba dia telah usahakan. Nampak? Ma di sini berbeza maksud. Ma yang pertama tidak, ma yang kedua bermaksud apa-apa ataupun apa pun boleh. Apa yang pun boleh. Apa yang kasaba dia telah usahakan. Kasabah itu, nampak tadi baru cakap 3 huruf semua baris atas. Apa nama dia? Fi'il madhi. Senang je nak kenal fi'il madhi kalau 3 huruf lah. Kalau 3 huruf sangat senang kenal. 3 huruf dah tahu dah domir yang bercantum. Tapi bukan semua domir bercantum di akhirnya ya untuk Kak Katie ya. Ada yang domir bercantum di hujungnya dan ada yang tak nampak sebenarnya. Dia kata istilahnya tersembunyi di dalam perkataan kasabah. Jadi nampak kasabah mana nampak huwa Ustazah. Memanglah tak nampak, sebab tu dipanggil domir yang tersembunyi nama dia. Ataupun yang macam Kak Katie kata tadi, domir yang melekat di hujungnya. Ada. Macam tabats tadi. Kalau tabats tu domirnya pada huruf ta tu. Tapi pada huwa tak nampak. Tak nampak domir ya. Okey. Domir yang Ustazah, saya. Macam mana kita nak tahu ma macam yang pertama tadi maknanya tidak kan? Tapi wama yang lepas tu pula bukan tidaklah makna. Jadi macam mana kita nak bezakan? Ya, jadinya sekaranglah kerja Ustazah, sebab Ustazah faham ayat tu, sebab tu Ustazah tahu. Ya, bila kita faham ayat tu, bila kita faham ayat tu menggunakan vocab kita, insya-Allah perlahan-lahan vocab kita bertambah, baru kita nampak ayat tu. Sebab ayat tu pun kita ya, okey. Waktu ni kita masih belum mahir, jadi kita tak faham ya. Jadi Ustazah dari Ustazah, sebab Ustazah dah faham ayat tu. Oh, tidak berguna kepada buatnya harta-hartanya dan apa-apa. Jadi Ustazah dah nampak tu sebab dah faham ya. Tapi untuk permulaan kerja Ustazah lah tu. Kerja Ustazah yang membimbing. Boleh? Ya. Okey. Okey, kasabah yang penting kita dah kenal 3 huruf ya. 3 huruf tadi kasabah. Kasabah domir. Iya, mana domir? Fi'il madhi. Madhi. Apakah isim yang tersembunyi di dalamnya? Huwa. Ya. Huwa juga. Dia telah usahakan. Macam tu ya, dia telah buat. Okey. Alright. Okey, kita terus lagi ya. Sayasla. Sa tu ya huruf sin saja. Huruf sin ya tak masuk yasla. Sin saja bermasuk akan.
Dia ada masa dia guna huruf sin, sa, ada masa dia guna saufa. Dua-dua bermaksud akan. So di sini akan, lepas tu baru yasla. Yasla bermula dengan ya. Tadi bermula dengan ya fi'il apa? Mudhari'. Mudhari'. Ya, Baik, pandai. Ustazah. Ini dulu ya, fi'il mudhari' ya. Okey. Tapi hujungnya tak baris depan lah sebab dia ada huruf sakit. Ustazah cakap, warning ya, kalau ada huruf sakit jangan pedulikan perubahan dia ya. Tapi yang kita kenal di situ, ya di situ, fi'il mudhari'. Sayasla akan dia. Ya tu maksudnya dia tadilah, wa tadi ya. Akan dia masuk. Meaning dia ya. Okay. Ustazah, huruf sakit tu satu sod tu ke? Huruf sakit tu. Huruf sakit kan huruf mat. Oh, huruf mat. Ya, lupa dah. Di awal tu. Okey, tak apalah tanya kan, lagi belum ingat kan. Okey, sayasla, sebab kita dah cakap tadi hujung fi'il mudhari' mesti beri depan kan? Kita cakap tadi kan? Alright? Okey, sayasla akan dia. Dia tu pada huruf ya tu ya, akan dia masuk ya. Okey, naran. Dia masuk satu tempat lah tu, masuk mana? Macam tu ya. Maksudnya dia tak kisahlah tempat ke apa ke. Jadinya selepas fi'il, ini satu yang baru ya. Selepas fi'il tak kisahlah fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke ya, dia ada 3 jenis fi'il. Biasanya perkataan selepasnya di akhirnya berbaris atas. Naron tu, baris atas. Dia tak akan jadi narun, narin, tak akan. Kenapa? Sebab berbaris atas itu asal-asalnya dulu Ustazah kata apa kalau tanwin? Ingat tak? Nakira. Asal Ustazah ada pesan pada basicnya kita ambil tanwin atas, tak kisah naron, narun, narin, asalnya dia nakirah, tetapi Ustazah cakap itu basic saja. Tapi hari ini kita belajar dia one step ahead, kita kata ya. Selepas fi'il, yasla tadi fi'il ya, selepas fi'il madhi, fi'il mudhari' ataupun fi'il amar, kita ada 3 jenis ya. Selepasnya akhir perkataan itu mesti berbaris atas naran. Bermaksud perkataan itu, naran itu adalah maf'ulun bih. Pak, satu benda baru. Maf'ulun bih maksudnya satu perkataan yang akhirnya baris atas. Pada ra itulah ya. Okey, dan maksudnya dia kalau tadi akan dia masuk, masuk mana? Macam tu. So tempat yang dia nak masuk, tempat yang dia nak pergi, itu dipanggil maf'ulun bih. Ya. Mesti berbaris atas. Naran bermaksud api. Api ataupun neraka lah istilah yang kita gunakan ya. Kan? Naran bermaksud api. So akan dia masuk ke mana? Tengok tak settle lagi ayat. Naran, tempat yang dia nak masuk tadi. Itu dipanggil maf'ulun bih. Cara nak kenal maf'ulun bih, akhir perkataan itu baris atas. Tak kisah ya single baris ke double baris. Dalam ilmu bahasa Arab single baris, satu baris tu kita boleh tolak tepi lagi. Okay? So naran adalah maf'ulun bih, berbaris atas. Ini yang paling basic lah ya, selain daripada nakirah. Selain daripada nakirah kita dah kenal baris tanwin, baris atas, itu maf'ulun bih. Tapi kalau nakirah boleh lebih luas lagi. Tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan. Itu kalau nakirah. Tapi ini maf'ulun bih memang tanwin baris atas sahaja. Itu dia lebih spesifik lah ya. Tempat selepas fi'il madhi lah Ustazah Kisah fi'il madhi boleh, fi'il mudhari' boleh. Ni mudhari'. Mudhari'. Boleh. Dia selepas fi'il. Ya. Selepas fi'il. Okey. Ya. Perkataan tip. Perkataan ini dalam keadaan yang sangat basic ya. Ini keadaan basic selepas setiap fi'il, fi'il madhi ke, mudhari' ke, fi'il amar ke, perkataan selepasnya biasa isim. Naron kan api. Api kan benda, isim kan. Akhirnya mesti berbaris atas. Tak kisah sebenarnya tanwin tak tanwin tu, tak kisah ya. So naran nama dia maf'ulun bih. Setengah orang nak sebut dia isim maf'ul boleh juga sebab memang isim maf'ul. Maf'ul tu maksudnya maf'ulun bih lah. Terpulang anda nak sebut isim maf'ul pun boleh, maf'ulun bih pun boleh. Benda yang sama je. Okey, zata tu macam zat tau, zat mengandungi yang ada. Macam itulah. Zata tu biasanya dia ikut perkataan sebelum dia. So kalau sebelumnya naron, zata tu kenapa dia baris atas? Sebab dia ikut naron tadilah. Zata ya. Dia ikut naron tadi. Maksudnya api yang ada. Lahabin tu maksudnya cahaya marak. Macam tu lahab. Lahab ni maksudnya api yang bercahaya tau. Cahaya yang berkilau-kilauan lahab tu sebenarnya. So nar tadi dia menceritakan neraka. Dia akan masuk neraka
yang mempunyai, macam tu zata tu kalau kita nak terjemahkan dia, yang mempunyai, yang mengandungi, yang ada di dalamnya, semua boleh ya, zata. Sebab za tu dia boleh za boleh, zu boleh, zi boleh, za tu dia ikut sebelum dia je. Kalau sebelumnya baris atas dia pun za, jika sebelumnya baris bawah dia jadi zi, jika sebelumnya baris depan dia jadi zu. Yang tu ya, zata tu. Okey. Sebenarnya zata mengandungi apa? Disandarkan pula kepada lahabin, itu api yang marak. Lepas tu blazing flame, saya kata api yang marak, bukan api kecil lah, api besar, marak menyala-nyala gitu ya. So zata lahabin itu bentuknya bentuk idhafah. Zata lahabin bentuk dia mempunyai apa? Sebab tak settle lah kita ya, api yang sebenarnya kalau kita translate api yang marak menyala, macam tu sebenarnya. Tapi bahasa Arab ni dia sangat detail ya. Sangat detail, ada je perkataan ni dia nak gunakan. Kalau kita tak pandai bahasa Arab, kita letak naran lahabin, boleh je. Boleh kalau kita tak mahir kan, orang faham. Tapi bila ada menggunakan zata tu maksudnya orang lagi pandai lah ya, menggunakan perkataan yang lebih canggih, lebih melengkapkan ayat gitu ya. Okey, Ustazah nak bagi contoh za tu. Za tu ada masanya za sahaja, ada masanya zata. Ta di situ menunjukkan sama dengan tabat tadi. Ada tabat, ada ta tadi. Sama dengan ni, ada ta. Kenapa? Tabat tadi sebab apa dia ada ta tadi? Sebab dia muannas. Pandai. Muannas. Tadi muannas. So zata, ta di sini menunjukkan muannas. Siapa yang muannas? Munaran, kita dah belajar sebelum ni kan, naran, neraka adalah muannas, langit muannas, bumi al-ar muannas, kan kita dah belajar. Walaupun pada naran tu tak nampak ciri-ciri muannas, tapi dia memang benda yang memang terang-terang kategori naran adalah muannas. Sebab itu dia ada perkataan zata, dia ada ta. Sebab jika sebelum zata tu perkataan muzakkar, dia akan jadi za sahaja tanpa ta. Okey, lahabin tadilah nyalaan yang marak ya. Dia akan masuk neraka yang menyala-nyala marak, macam itulah kalau kita translate ya. Okey, wa mraatuhu, wa di sini ataf. Ataf bermaksud dan. Ya, wa ya. Dan imraatu is perempuan ataupun isteri ya. Dan perempuannya jika kita translate, ataupun dan isterinya. Sebab tadi cerita pasal ya tadi kan, kita Abu Lahab kan dia kan. Sekarang dia atafkan. So waw di sini mengatafkan isteri dan suami dia tadilah ya tadi ya, yafsla tu ya. So wam ra'atuhu dan isterinya, macam tu. Hu part hu tu ya. Hu tu balik kepada Abu Lahab. Dan isterinya hammalata ya. Nampak hammalata, lepas tu alif lam. Ya. Hammalata, nampak ta marbutah, betul tak? Hammalata berakhir dengan ta marbutah sama dengan imraatu. Tu sebenarnya ta marbutah ya. Wa mraatuhu. Tu sebenarnya ta marbutah. Tapi bila ta marbutah ni nak disambungkan kepada huruf-huruf lain, dia perlu ditukarkan kepada huruf ta yang asal. Ya. Sebab itu dia ada hammalata, menunjuk kepada isteri dia tadilah, pembawa. Hammalata, hamil, orang hamil dia membawa. Sebenarnya perempuan hamil ya, dia membawa sebenarnya. Istilah dia. So hammalata, pembawa apa? Dia idhafahkan hammalata tadi pembawa pada al-hatab. Al-hatab tu kayu bakar ya. So itu idhafah tu. Ya. Hammalatal hatab. Idhafah. Ya, pembawa kayu api. Itu idhafah ya. Kita kenal dia sebab perkataan kedua ada alif lam, perkataan pertama tak ada alif lam, dan akhir perkataan kedua b tu baris bawah. Itu cara nak kenal idhafah ya. Okey, lepas tu fi huruf jar yang ketiga. Tadi kita dah jumpa b pada bismillah ya. Lepas tu kita jumpa an pada anhu. Ini huruf jar yang ketiga. Tak payah nak hafal. Lama-lama kita ingat ada 8 huruf jar ya. Fi asal rules jar GD. D tu baris bawah. Asal dia. Ya. GD tu ya. GD maksudnya leher. GD. Sebab tu GD tu asalnya jidu asalnya. Tapi sebab perkataan fi tadi, jar tadi, dia jadilah GD. So fi haraf jar, GD majrur lah. Istilah dia majrur ya.
perkataan yang di baris bawahkan, gitu ya. Okey, ha itu adalah geng hu. Dhamir muttasil, duduk di hujung ya, walaupun dia tak bercantum ya. Sebenarnya kalau kita tengok wa mraatuhu, hu tu bercantum dengan huruf ta. Betul tak? Okey, ada siapa nak tanya? Tak ada? Okey, maluhu, tengok hu bercantum dengan sebelumnya. Tapi di sini kenapa tak bercantum? Sepatutnya bercantum. Sebab huruf dal mana boleh bercantum lepas dia. Betul tak? Sebenarnya ha itu patut bercantum dengan huruf sebelum dia. D tu sepatutnya bercantum. Tapi huruf dal kan tak boleh cantum lepas dia. So ha itu dhamir muttasil. Kalau hu tadi untuk huwa, ha adalah untuk hiya. Pada lehernya. So jidiha adalah idhafah. Fi jidi jar majrur. Jidiha lehernya adalah idhafah. Pada lehernya. Itu maksud dia. Hablun, ini barulah nakirah yang mula-mula kita sebut dulu. Hablun tanwin ya. Nakirah dia ada 3, depan boleh, bawah boleh, atas boleh ya. Hablun satu tali, jadi suatu tali. Jika kita translate dia, ada di lehernya ada suatu tali. Lepas tu min masadi, min huruf jar yang keempat yang kita jumpa hari ni. Pak senang kenal huruf jar ya. Min sebab tu hujung lepas tu isim tu masadi. Lepas tu bagi bawah. Min masadi. Kerana jar majrur lah tu min masadi. Tali dari sabut yang dipintal. Translate. Fi di dia pada lehernya ada suatu tali dari sabut yang dipintal. Itu dari segi maksud. Okey, ada 4 minit. Ustazah tanya, siapa ada soalan? Boleh Kak Jah tanya, idhofah tu macam mana hukumnya Ustazah? Boleh idhofah tu? Cara dia. Okey, cara nak kenal. Okey. Tadi yang cara yang mula-mula tadi, idhofah yang kita belajar mula-mula tadi, perkataan kedua itu yang Linda tunjuk tu, perkataan kedua mesti ada alif lam. Perkataan pertama tak boleh ada alif lam ya. Dan alif lam itu mesti berakhir dengan baris bawah. Itu cara pertama. Okay, thank you ya Kak Katie. Very good. Kadang-kadang Ustazah sebab ilmu ni bagi Ustazah sama je. Bila dia sebab tu minta tanya. Tetapi di ha tadi sandaran yang menyandarkan isim kepada dhamir muttasil. Sangat berterima kasih kepada Kak Katie. Ini bentuk idhafah yang kedua. Bentuk idhafah yang kedua, sandarkan mana-mana isim ya kepada dhamir muttasil. Banyak je wa mraatuhu. Itu idhafah lah. Imraatuhu idhafah, maluhu idhafah yang bersandarkan kepada dhamir muttasil. Terima kasih kerana bertanya. Dia hanya sandarkan kepada dhamir muttasil. Dia takkan boleh bersandar kepada dhamir munfasil, tak boleh. Hanya dhamir muttasil. Ya, ini bentuk idhafah kedua yang kita belajar hari ini. Bentuk pertama, perkataan kedua wajib ada alif lam dan di akhirnya baris bawah perkataan pertama tak boleh ada alif lam. Itu bentuk idhafah yang pertama. Bentuk idhafah yang kedua yang kita belajar, sandarkan isim apa-apa saja kepada dhamir muttasil. Okey, cumanya GD tu kenapa dia jadi D tu sebab P tu. Katalah tak ada P, dia akan jadi G-duha. Boleh tak ataupun G-daha. Pada perkataan pertama, baris akhir tu bebas. Atas boleh, bawah boleh, depan. Kenapa ini baris bawah? Sebab P. Kalau tak ada P, mungkin dia du. Tapi dia boleh jadi da. Macam-macam. Perkataan pertama tu. Sama yang tadi pun. Yang tadi pun sama. Untuk idhafah, akhir perkataan pertama ya. Akhir perkataan pertama, barisnya bebas. Atas, bawah boleh. Atas, bawah, depan. Tetapi, jika perkataan biasa, mesti nampak berbaris bawah. Hatwabi, perkataan biasa ya. Tapi jika dia dhamir memang tak boleh berubah. Memang ha lah, mana boleh jadi hi. Ci di hi tak boleh. Sebab ini ha bukan. Okey, faham ya? Alhamdulillah. Okey, yang lain, ada tak soalan lain? Silakan. Kak Cik. Saya. Yang lahaban ni, lahabin tu Ustazah. Itu kan idhafah juga ke apa? Ya, bentuk dia bentuk idhafah. Zata lahabin. Memang bentuk idhafah juga. Ya. So dia idhafah disandarkan ke naron ya? Ke zat? Idhafah ni perkataan lahab, you sebut lahabin tadi kan? Betul tak? Betul yang nombor 3 tu. Ayat nombor 3. Nombor 3 tu ni. Naron zat lahabin. Dia kalau lahabin tu baris bawah, maksudnya itu second huruf perkataan. So yang sebelumnya zata tu.
Zata lahabin. Zata lahabin. Dia memang idhafah ni dia kena side by side. Dia tak boleh terpisah. So zata pun idhafah, lahabin pun idhafah. Idhafah kan mesti ada dua perkataan. Betul. Ada perkataan pertama, mesti ada perkataan kedua. So zata lahabin, dua-dua itu idhafah lah bentuknya. Macam tadi apa? Macam tadi idhafah tadi ji di ha, kan ada dua, ji di perkataan pertama, ha perkataan kedua. So kalau zata lahabin perkataan pertamanya, zata lahabin perkataan keduanya. Idhafah lah tu bentuk dia. Atahammalaka perkataan pertama, al-hatabi perkataan kedua. Idhafah mesti ada dua perkataan ya, dan perkataan kedua yang berbaris bawah. Jika dia bukan mabni lah, mabni itu yang segala dhamir-dhamir itu dia mabni, dia tak boleh berubah. Boleh, Kak Mariam? Itu jawapan tu. Okey. Alhamdulillah. Okey, orang lain ada tak soalan sebelum kita berhenti? Ustazah, Saya. Yang ayat yang akhir tu, fi tu huruf jar. Yes. Dia membaris bawahkan GD tu kan? Ya, betul. D tu. GD ha ni apa tu idhafah? Ya, G di ha. Buat tutup pula. Jangan tengok. Faham. Ya. Okey, tip ya. Bagus ya. Ini sangat common dalam Quran, jar majrur, lepas tu juga idhafah. Itu sangat common. Nanti kita akan jumpa macam banyak selalu kita jumpa jar majrur, lepas tu pada yang sama jangan tengok jar tu dia jadi idhafah. Dia idhafah pula lepas tu. Itu sangat common. Ya. Ini pun sangat bagus ya tanya juga. Sebab memang dia banyak macam tu. Jar majrur, lepas tu jangan tengok jar tu, tengok dia punya tu idhafah. Memang merata-rata di dalam Al-Quran banyak. Ya. Okey, orang lain ada tak? Ada lagi soalan lain? Ustazah, ni soalan tak tahulah kelakar ke tak. Idhafah tu ada bahasa Melayu tu tak Ustazah? Apa maksud? Tadi kan kita cakap sandaran. Sandaran. Awal-awal tadi Kak Maliah cakap sandaran. Okay. Apa? Tak ada istilah soalan kelakar. Tak apa, soalan kelakar pun kita terima. Soalan kelakar tu sebenarnya sangat membantu kita. Ya. Sandaran. Ya. Okay, Ustazah. Ya. Dhamir muntasil tu macam mana ya? Saya dah lupa dia punya maksud dia. Dia mesti duduk di perkataan. Muttasil, bukan muntasil, muttasil. Okey, contohnya Linda naik ayat kedua ni maluhu, anhu malu. Okey, malu bermaksud harta. Hu itu dhamir muttasil. Nampak dia mesti duduk di hujung. Ya, tu satu. Lepas tu wam ra'atuhu. Wam ra'atu bawah dia Linda. Wam ra'atuhu, ya, imra'atuhu. Itu dhamir tu, hu tu. Dia duduk di hujung perkataan. Sama dengan ha. Baik. Okey, cumanya ha itu dia tak boleh bercantum, tak melekat lah sebab huruf dal tu. Ya, tapi boleh ya? Okey. Orang lain ada tak soalan lain? Jangan takut bertanya, jangan malu bertanya. Kelakar tak kelakar sangat membantu kita belajar. Ustazah. Ya. Yang betul kan kalau saya sebab saya pun dah lama dah tak ikut ni. Huruf jar tadi Ustazah kata ada 8 kan? Ya. 8 boleh tak Ustaz ulangkan? Tak dapat. Di sini kita di sini kita ada pada bismillah tu. Tengok pada bismillah tu B tu. B tu pertama, B tu. Itu huruf jar tu, B tu ya. B apa tu kita jumpa anhu tadi. Ayat kedua. Anhu ya. Ya. Apa tu kita jumpa fi. Fi. Lepas tu min, bukan man ya. Fi. Fi ya. Fi, lepas tu min. Min. Apa tu dia ada ila. Apa tu dia ada ala. Lepas tu dia ada huruf kaf. Kita baca ka. Huruf kaf saja. Ka. Ya, huruf kaf saja ya. Tapi dibaca dengan baris ka. Macam tu je ya. Satu huruf saja. Macam tadilah ba tadi baris bawah kan. Kalau huruf kaf tu dia baris di atas ka. Satu lagi huruf lam. Huruf lam ni barisnya li pun boleh, la pun boleh. Ada 8. Okey. Okey, alhamdulillah ya. Macam itulah, jangan risau tanya ya. Tak ada masalah pun. Okey, ada siapa lagi nak bertanya? Sebab tu bahasa Arab sangat detail kan? Satu surah sangat detail kan? Kak Jen, are you okay? Ya, betul. Okey Ustazah. Lama dah masuk kelas. Tak apalah, kita kan belajar dalam keadaan dengan keadaan ni kan. Jangan kita kita relax je belajar. Okey, alright. Sila, ada siapa lagi nak tanya?
sorry Ustazah, ada come across apa mudhaf ilahi. Dia kata sandaran juga kan? Idhofah tadi, nak cakap Melayu dia sandaran, kalau cakap pendek dia idhofah, panjang dia mudhafun wa mudhafun ilaihi. Oh, samalah ya. Samalah. Sama dia. Pilihlah nak sebut mana. Kalau buat masa ni boleh sebut sandaran, sebutlah sandaran. Dah boleh sebut idhofah, sebut idhofah. Nak lagi panjang, mudhafun wa mudhafun ilaihi. Sama je. Okey, alhamdulillah. Orang lain ada siapa lagi? Elis kan? Elis buat sama rupanya, betul tak? Kan? Ustazah, maklum kita tu maksudnya apa Ustazah, lupa dah. Maf'ulun bih macam ni. Okey, sebelum kita berhenti maf'ulun bih macam ni kedudukan dia, kita nak kenal dia mesti duduk selepas fi'il. Fi'il tak kisahlah, fi'il madhi boleh, fi'il mudhari' boleh, fi'il amar. Bila dah lepas fi'il, itu satu perkataan yang akhirnya mesti beri atas. Tak kisah 2 baris ke 1 baris, tak kisah. Itu namanya maf'ulun bih. Kalau kita nak translate dia, pihak yang kena buat, benda yang kena buat. Contohnya macam ni. Ali memasak. Masak apa? Contoh, masak apa? Masak benda apa yang dimasak? Nasi ke, apa ke? So benda yang kena buat istilah dia. Itu maf'ulun bih. Ya? Okey? Okey. Terima kasih Ustazah. Alright. Orang lain? Ada soalan lagi? Ramai bertanya tu alhamdulillah lah, betul tak? Dapat sikit insya-Allah kan. Okey, kalau tak ada apa-apa kita akhiri di sini ya. Akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Illa liqa ma'assalam. Insya-Allah kita jumpa. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.